Ya, Kuala Kerai. Terima kasih Tuan kerana mengizinkan saya menyumbang sedikit perbahasan bagi rang undang-undang Profession Kesihatan Bersekutu ini. Saya rasa ini adalah satu lagi kemajuan dalam bidang perubatan di negara kita apabila kerajaan mengiktiraf kerjaya di dalam bidang kesihatan bersekutu ini dengan membentuk suatu majlis yang walaupun pada kita ianya untuk mengawal selia, artinya untuk cuba mengelakkan daripada kesan-kesan negatif daripada perilaku pegawai ini, bagi saya ianya lebih kepada untuk membina suatu bidang kerjaya yang lebih baik melalui pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan. Pada masa ini, kalau anak-anak kita yang ada kelulusan dan berhajat untuk berkhidmat dalam bidang perubatan dan kesihatan, maka bidang-bidang yang ditumpukan bagi yang cemerlang adalah bidang kedoktoran, ya, dan yang kurang cemerlang menumpukan kepada kejururawatan, pembantu perubatan, inspektor kesihatan, ialah jenama-jenama yang sudah established di dalam profession perubatan dan kesihatan ini. Tetapi jawatan-jawatan yang lain kadang-kadang tidak diberikan perhatian sehingga bila mereka ditawarkan kursus-kursus yang sebegini kurang menarik dan kurang meyakinkan dari segi prospek masa hadapan mereka. Bagi saya, apabila kita membentuk suatu majlis sebegini, ianya suatu pengiktirafan bahawa ini akan menjadi satu profession yang ada keahliannya, ada jawatan kuasa yang akan mengawal selia, dan ada peer review di kalangan ahli-ahli di dalam profession ini. Ini merupakan suatu pengiktirafan besar, dan saya berkeyakinan generasi kita yang akan datang lebih mudah memilih kerjaya ini kerana diberikan suatu kedudukan yang baik di dalam bidang perubatan dan kesihatan. Cumanya seperti yang disebut oleh rakan-rakan kita yang lain tadi, terlalu banyak bidang ini sehingga kadang-kadang kita tidak pasti sama ada peranan mereka ini sebenarnya terus kepada secara direct, walaupun dalam akta ini disebut bahawa bidang ini adalah bidang yang sama ada secara direct ataupun tidak direct dalam perawatan pesakit. Tapi bagi saya yang lebih penting ialah bagaimana peranan mereka dalam memberikan sumbangan yang direct kepada rawatan dan pencegahan penyakit. Jadi saya bersetuju dengan Kampa tadi yang memberikan beberapa perhatian kepada beberapa bidang yang disebut di dalam senarai 2 akta ini, ya. Seperti yang disebut tadi, pegawai pemakanan, nutritionist contohnya, ya. Saya kurang pasti, mungkin menteri ada jawapannya, tetapi kalau dalam konteks perawatan di hospital, memang pegawai zat makanan ataupun dietitian lah pegawai yang dirujuk, ya, bagi memberikan penilaian pemakanan dan juga nasihat dan juga preskripsi pemakanan. Sedangkan nutritionist berada di peringkat yang lebih umum tentang dasar-dasar pemakanan, tentang projek-projek kesihatan pemakanan dan sebagainya. Jadi saya inginkan penjelasan daripada pihak menteri, sama juga apa yang telah dimohon oleh ahli yang berhormat daripada Kampa tadi. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, bila kita meneliti rang undang-undang ini, dianya menyebut mengenai keahlian di dalam majlis yang dicadangkan. Saya tidak pasti undang-undang lain, tetapi dalam rang undang-undang ini disebut secara khusus bahawa anggota majlis ini pada satu-satu masa mesti mempunyai wakil daripada sektor awam lebih daripada sektor swasta ataupun daripada institusi pengajian tinggi. Saya kurang pasti apa rasionalnya, ya, kita menetapkan keahlian majlis ini mengikut sentimen private versus government sector. Saya lebih cenderung merasakan bahawa keahliannya lebih
adil kalau diberikan kepada orang yang memang terkenal bijak dan hebat di dalam bidang-bidang sedemikian, walaupun mereka berada di institusi pengajian tinggi ataupun swasta ataupun kerajaan, bukan di mana mereka berada, tetapi sumbangan dan penerimaan masyarakat dan juga peers mereka di dalam bidang-bidang tersebut. Jadi saya mohon penjelasan daripada kementerian mengenai cadangan di dalam rang undang-undang ini. Dan yang ketiganya, ada cadangan tadi supaya rang undang-undang ini dilihat semula bagi melibatkan sama pengamal-pengamal daripada bidang perubatan alternatif ataupun complementary medicine. Untuk makluman yang lebih betul, seperti yang disebut oleh Sekijang tadi, apabila dia berasa tak selesa dengan rawatan perubatan yang sedia ada, dia memilih untuk rawatan complementary. Artinya rawatan complementary ini adalah suatu alternatif, pilihan. Sedangkan apa yang dibahas atau apa yang dimasukkan dalam profession kesihatan bersekutu ini bukan pilihan, tetapi adalah bidang yang menyokong bidang perubatan moden yang menjadi trust kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di mana-mana negara, termasuk di Kementerian Kesihatan di Malaysia. Jadi saya berpandangan cadangan supaya memasukkan complementary medicine ataupun alternative medicine ni sebagai sebahagian daripada profession yang nak kita luluskan dalam rang undang-undang ni tidak diterima. Kita pun ada rang undang-undang ataupun undang-undang yang menangani perubatan complementary ataupun alternatif ini. Jadi kalau belum ada majlis, saya rasa sudah ada, mungkin belum ada majlis, maka majlis yang khusus dibentuk bagi menangani isu perubatan alternatif ini, kerana mereka juga merupakan satu kelompok yang besar di dalam program rawatan perubatan dan kesihatan di Malaysia ini. Jadi saya yakin mereka memerlukan satu majlis mereka sendiri, ya, dan tidak dilibatkan di dalam majlis ini. Cuba bayangkan Datuk Pengerusi, kita ada 23 orang, ya, ataupun 23 profession di sini. Mungkin akan ditambah lagi pada masa ke semasa. Jadi di situ saja, kalau seorang wakil daripada satu profession sudah 23 orang. Ya, kemungkinan kita nak juga satu profession ini mungkin 3 wakil daripada 3 sektor, ya, kemungkinan, ya. Di dalam bidang alternatif medicine pula ada banyak pula lagi bidang, ya, menteri, ya, yang kalau ditambah lagi mungkin akan menjadikan ini majlis mesyuarat yang besar, ya, terlalu besar untuk menjadikan ianya efektif. Itu dari segi number, tetapi saya berkeyakinan dari segi penyelarasan aktiviti bidang-bidang ini adalah berbeza, penekanannya berbeza, ya, kelulusan dan pembelajaran dan kelulusannya jauh berbeza daripada 23 bidang yang tercatat di dalam rang undang-undang ini. Jadi saya mencadangkan supaya kita tidak mencampurkan bidang perubatan alternatif di dalam undang-undang yang dicadangkan ini. Itu saja untuk Pengerusi. Terima kasih.